Hadis-hadis Nabi SAW ni sangat banyak, tetapi uh, tidak ada yang dapat, tidak ramai pada hari ini, masyarakat kita lah pada hari ini, yang betul-betul mengamalkan ataupun mendalami tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kan? Kita kata sayang Nabi, cinta Nabi. Tetapi berapa banyak hadis Nabi yang kita tahu? Tahu, bukannya hafal, tahu saja. Maksudnya tahu ni dengar lah, dengar, belajar. Kan? Berapa banyak hadis yang kita belajar? Kita kata sayang Nabi, cinta Nabi. Tetapi berapa banyak selawat kita pada Nabi SAW? Dengar ceramah-ceramah agama, dengar kuliah-kuliah agama. Bila sebut nama Nabi, tak ada laju pun mulut kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Nabi SAW. Ataupun duduk saja-saja nak selawat. Tak ada. Berapa banyak kita nak berselawat dengan Nabi SAW. Sedangkan selawat ini Allah Subhanahu Wa Taala selawat. Selawat pada Nabi. Allah tu. Allah. Tuhan sekalian alam. Yang mencipta manusia, yang mencipta dunia, yang mencipta kita, yang mengutuskan Nabi. Allah sendiri selawat. Kita ni siapa je yang tak nak sangat selawat ni, kenapa? Siapa kita ni yang berat sangat mulut nak selawat ni? Sebab itu Allah nukilkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan beri salam kepada Nabi kamu. Berselawatlah kamu ke atas Nabi kamu dan beri salam pada Nabi kamu. Ayat yang selalu dibaca pada hari Jumaat, tapi tak ramai yang faham. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sendiri dengan para malaikat. Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dan para malaikat. Mereka berselawat pada Nabi SAW. Mari kita manusia yang dicipta daripada tanah, yang dicipta daripada setitis air yang hina. Oh, berat nak berselawat pada Nabi SAW. Sayanglah. Sayang. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut sendiri, Allah sendiri berselawat pada Nabi. Kita pula tak nak semangat ataupun malas ataupun berat nak berselawat dengan kata Nabi SAW. Kita sebut cinta Nabi, sayang Nabi. Tetapi berapa banyak amalan-amalan ataupun sunnah-sunnah Nabi SAW, pesan-pesan Nabi SAW kita amalkan. Nabi suruh kita berbuat baik tadi punya banyak kan. Daripada satu hadis, yang hadis ke-36 tadi, punya banyak pesan Nabi SAW yang memberi panduan kepada kita untuk berbuat baik. Berapa je yang kita dah amalkan? Banyak mana dah kita amalkan? Yang kita duk kata sayang Nabi, cinta Nabi ni. Berapa banyak? Daripada satu hadis saja tadi tu. Daripada satu hadis saja tadi tu. Kita mengaku kita sayang, kita cinta pada Nabi SAW. Tetapi adakah kita mengikut perjuangan Nabi SAW? Apa yang Nabi SAW perjuangkan dalam hidup baginda Nabi SAW? Adakah kita berbuat ataupun mengamalkan apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi SAW, iaitu untuk menyampaikan Islam, menegakkan risalah Islam, menegakkan dakwah Islam, membuat kerja-kerja dakwah, membantu kerja-kerja Islam untuk Islam tertegak di atas muka bumi ini. Adakah kita begitu? Jadi satu benda yang kita kena koreksi dalam kita menyambut, memperingati kelahiran Nabi SAW ini. Jangan kita tahu sambut saja. Jangan kita Maulidur Rasul ini kita tahu cuti saja. Tidak. Tak ada bezalah kita kalau perayaan-perayaan bersejarah dalam Islam ini kita hanya sekadar sambut dengan cuti, sambut hanya dengan tahu yang itu sambutan. Jadi tak ada beza kita dengan orang kafir. Kan orang kafir, orang Kristian ke, mereka sambut Christmas. Christmas dia pun tahu cuti, seronok, mereka tidak menghayati di sebalik peristiwa tersebut. Begitu juga perayaan-perayaan lain, Taipusam ke apa ke kan. Mereka tidak menghayati perayaan-perayaan tersebut. Tapi kita ni orang Islam, bila kata ada sambutan, tak kira lah baik Ma'i Hijrah ke, baik apa Isra' Mi'raj ke, baik Maulid Rasul ke. Biar kita betul-betul menghayati dan kita muhasabah balik. Adakah sambutan-sambutan ini hanya tinggal sekadar sambutan pada diri kita,
ataupun kita nak sambut dengan menghayati dan memperbetulkan apa yang tak betul dalam hidup kita selama ini, supaya kita lebih membetulkan hidup kita. Jadi ambil kesempatan, banyaklah belajarlah hadis-hadis Nabi SAW, terutamanya untuk membangkitkan rasa cinta dan meneruskan legasi perjuangan yang ditinggalkan oleh Rasulullah dengan mengamalkan apa yang telah Nabi SAW pesan tinggal. Kerana yang itulah yang Nabi SAW paling harap sekali. Nabi SAW meninggalkan kita 1400 tahun dahulu. Dia tidak mengharapkan untuk umat dia hanya sekadar semata-mata sambut Maulidur Rasul. Tak. Nabi SAW dia meninggalkan kita dalam keadaan, dalam kebimbangan, dalam kerunsungan, bahawasanya umat aku ni selamat ke tidak? Umat aku ni semuanya amalkan ke tidak apa yang telah aku tinggalkan? Umat aku semua ni dukung tak perjuangan aku? Tolong tak perjuangan aku? Ikut tak perjuangan aku? Itu yang Nabi SAW risau sekali. Punya banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW sangat risau, concern pada umat dia. Bahkan hingga diceritakan pada hari kiamat esok-esok, di saat sedang berlaku kacau bilau yang sangat teruk, yang sangat hebat, kacau bilau yang sangat tidak tercapai akal, dengan matahari sejengkal pada kepala, dengan bermacam-macam perkara-perkara pelik yang berlaku di saat kita dibangkitkan pada hari kiamat tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala buat pada waktu itu, sampaikan kita dikhabarkan oleh Nabi SAW punya hebat dan dahsyat hari kiamat ini, sampai manusia tercengang-cengang, sampai manusia tercengang-cengang. Manusia sampai jadi bingung kedahsyatan pada hari kebangkitan tersebut, hingga ke tahap kita ni, kita tak ada seurat benang pada badan pun kita tak kisahlah, kerana berlaku perkara-perkara yang dahsyat di sekeliling kita, di hadapan kita, di perkara-perkara yang berlaku pada hari kebangkitan esok. Itu nak cerita dahsyat hari kiamat. Sampaikan Nabi SAW sebut, orang bertelanjang, kita ni, kalau kita atas dunia ni kan, kalau telanjang cukup malu, kita duk risau nak cari baju je. Tapi disebabkan dahsyatnya hari kebangkitan, pada waktu tersebut, kita tak berbaju pun kita tak kisah. Kerana kita duk bingung dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Dengan panasnya, dengan beramai orangnya, dengan bermacam-macam PN orang, dengan ada yang berjalan dengan muka, berjalan dengan kaki, berenang dengan peluh sendiri, macam-macam lah. Benda-benda yang gila berlaku pada hari kebangkitan tersebut. Di saat kacau bilau kan, manusia ni duk rimah dah, macam mana ni, apa ni nak berlaku. Lalu cari Nabi-Nabi yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala utuskan di atas dunia dahulu. Manakah yang boleh memberi syafaat untuk kita mulakan proses timbangan Allah nak nilai kamu masuk syurga ke neraka di hari kiamat esok-esok. Waktu tu mulalah manusia mencari Nabi-Nabi. Pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh tolong. Tak pernah aku tengok Allah Subhanahu Wa Taala garang seperti mana garangnya Allah Subhanahu Wa Taala hari ini. Kata Nabi Adam. Jadi kesimpulannya, kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Diri kamu, diri aku. Hai kamu, hai aku. Aku dah hai. Aku ada hal aku yang aku nak kena runsingkan. Ni macam mana aku nak kena hitung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setara Nabi tu, setara Nabi. Pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh cakap benda sama. Tak pernah aku nampak Allah Subhanahu Wa Taala bengih, garang seperti mana garangnya Allah Subhanahu Wa Taala hari ini. Jadi aku ada hai aku untuk aku peduli. Kamu pedulilah hai kamu sendiri. Hai nafsi, nafsi. Ini Nabi SAW cerita ni. Ada dalam hadis cerita ni. Itulah hebatnya Islam yang datang daripada wahyu. Nabi SAW menceritakan kita pada perkara yang akan datang, iaitu hari kiamat. Bawa pula pada Nabi Ibrahim. Sama juga jawab Nabi Ibrahim. Nafsi, nafsi. Aku tak pernah tengok Allah Subhanahu Wa Taala garang seperti mana garangnya hari ini. Pedulilah hai kamu, pedulilah aku, pedulilah aku. Nafsi, nafsi. Bawa pada Nabi Isa sama juga. Nafsi, 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 nafsi. Hatta para Nabi pada waktu itu semua nafsi, nafsi. Tiba-tiba bila cari, jumpa Rasulullah SAW. Rupanya Rasulullah itu sedang mencari umat dia. Ummati, ummati. Mana umat aku? Mana umat aku ni?
Nabi SAW cari umat dia. Kenapa dia cari? Yaquluha syafa'atan ana laha ana laha. Kamu yang nak syafaat, wahai umat aku, kata Nabi. Mari, sini. Ana laha. Akulah yang akan bagi syafaat. Akulah yang akan minta syafaat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana umat aku? Dia mencari umat dia. Di saat kekalutan, di saat keributan, di saat kelang kabutnya hari kebangkitan tersebut. Nabi-Nabi Allah yang lain, semuanya tengah peduli tentang hal masing-masing. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW. Dia mencari umat dia. Dia peduli pada umat dia. Begitu hebatnya Nabi SAW memikirkan tentang umat dia. Nak selamatkan umat dia. Tak nak umat dia rasa susah, rasa terseksa. Begitu hebat keprihatinan Nabi SAW. Dan itulah yang menjadi agenda utama Nabi SAW. Supaya umat dia ini ikut apa yang dia ajar. Buat apa yang hidup dalam keadaan kehidupan yang mengikut syariat Allah SWT. Itu yang sangat diharapkan oleh Nabi SAW. Bukannya Nabi SAW harap benda lain. Tidak. Nabi tidak mengharapkan balasan. Nabi tidak mengharapkan apa-apa. Tetapi Nabi mengharapkan umat dia ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut apa yang baginda SAW bawa. Itu saja. Itu saja yang menjadi kesan Nabi SAW. Sehingga ke hari kiamat. Sehingga disebut pada hari kiamat tersebut, Nabi SAW cari umat dia ni, dia kenal melalui apa? Dia kenal umat dia melalui kesan wuduk. Jadi, hadirin sekalian, kita ni wuduk jangan buat main-main. Jaga wuduk tu. Perbanyakkan wuduk. Mana yang kena lebihkan. Kan? Anggota-anggota wuduk tu. Jaga betul-betul wuduk. Kerana di situlah nanti kita esok-esok dibangkitkan di hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW, dia akan kenal. Dia akan kenal kita, tanda kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jaga betul-betul wuduk. Baik. Oleh yang demikian, marilah kita menyambung pengajian hadis kita ini. Mudah-mudahan kita menambahkan ilmu, menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan pesan-pesan Nabi SAW tentang bagaimanakah cara kehidupan yang Nabi SAW harapkan kita nak hidup. Dan dapat kita jadikan sebagai panduan dan dapat kita amalkan bersama. Baik, kita sambung pengajian kita pada hadis 40 ini di hadis ke-37, yang mana di sini diberi tajuk keadilan, kelebihan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk ini daripada tukang syarah kitab inilah, Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dengan Dr. Ibrahim Mistu. Mereka letakkan tajuk daripada sebagai satu kesimpulan daripada hadis ini, yang mana hadis ke-37 ini dia menceritakan tentang keadilan, kelebihan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Imam Nawawi sendiri sebagai penyusun kitab hadis 40 ni, dia tak letak apa-apa tajuk pun. Dia letak hadis pertama, hadis kedua, macam tu je. Dia tak letak tajuk. Tapi tajuk ini datang daripada pensyarah hadis ini. Pensyarah yang mensyarahkan hadis, yang mengupas hadis ini. Baik, kita baca hadis dia dahulu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilha katabaha Allah 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhihi al-huruf. Baik, itu dia hadis yang ke-37. Kita baca terjemahannya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya.
Katanya, kata Tuhan, kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan, mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan barang siapa yang bercita-cita untuk melakukan kebaikan lalu tidak jadi mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Jika dia bercita-cita untuk melakukan kebaikan kemudian dia mengamalkannya, maka baginya 10 kebaikan dan digandakan sehingga menjadi 700 kali ganda. Bahkan sehingga tidak terhitung. Barang siapa yang bercita-cita mahu melakukan keburukan tetapi tidak jadi melakukannya, maka Allah akan menulisnya sebagai satu kebaikan penuh. Jika dia bercita-cita untuk melakukan keburukan dan dia melakukannya, maka Allah menulis baginya satu keburukan. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz ini dalam kitab sahih kedua-dua imam tersebut. Itu dia hadis yang ke-37, muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, yang kita akan belajar pada hari ini dalam dalam kitab hadis 40 ini. Baik. Mari kita tengok satu-satu daripada terjemahan tu dan kita kupas apakah maksud dia sebelum kita ambil pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertamanya, hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat Nabi SAW yang muda. Yang mana dia ni merupakan anak kepada Abbas, pak saudara Nabi SAW. Mana dia anak saudara Nabi lah. Dia sepupu Nabi. Pak saudara Nabi nama Abbas, ada seorang anak namanya Abdullah ibnu Abbas. Jadi dia salah seorang sahabat Nabi SAW. Bila kita sebut sahabat Nabi ni, yang kita kena faham bukan macam kita ni, kita ada sahabat berkawan ni, tidak. Sahabat Nabi SAW yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi SAW ini, dia ada istilah khas yang dikhaskan kepada mereka yang hidup pada zaman Nabi SAW, yang beriman dengan Nabi SAW dan sempat berjumpa mata dengan Nabi SAW. Ini 3 syarat menjadi sahabat Nabi SAW. Jangan kita ingat bila sebut sahabat Nabi ni, sahabat ni macam kita ada sahabat kan, kita ada kawan, bukan. Bila sebut sahabat Nabi, istilah ini hanya khas pada orang yang cukup pada 3 syarat ini. Dia hidup pada zaman Nabi SAW, kemudian dia sempat berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian dia beriman pada Nabi SAW. Cukup 3 syarat ni, dia adalah sahabat Nabi SAW. Sebab itu, anak sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Abbas ni pun digelar ataupun dipanggil sebagai sahabat Nabi SAW. Dan dia ni ada kelebihan. Ketika mana kelahiran Abdullah bin Abbas ini, Nabi SAW datang dan mendoakan pada dia. Nabi SAW doakan pada dia ketika dia waktu lahir, ketika dia masih kecil. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, fahamkan dia tentang agama. Fahamkan Ibnu Abbas ini tentang agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang takwil agama. Maknanya perkara-perkara yang mendalam tentang agama ini. Lalu makbul doa, berkat doa Nabi SAW, Ibnu Abbas menjadi salah seorang sahabat di antara sahabat Nabi SAW, walaupun dia muda, dia lahir dalam keadaan kecil ketika mana Nabi SAW ada. Maksudnya dia lahir, dia masih kecil ketika mana Nabi SAW masih ada. Dia telah menjadi salah seorang sahabat yang alim, yang faham, yang mendalam ilmunya tentang agama, pengetahuannya tentang agama. Ini Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang alim, yang faham mendalam tentang agama. Jadi banyak, kalau terutamanya dalam bab tafsir, banyak kata-kata ataupun tafsiran Al-Quran ini, ulama-ulama tafsir akan rujuk pada tafsiran Ibnu Abbas. Kerana Ibnu Abbas ini dalam ilmu agamanya, pengetahuan tentang agamanya berkat daripada doa Nabi SAW. Ini cerita Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas nama dia. Jadi sebab itu, kalau kita tengok dekat hadis ni,
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Keduanya itu siapa? Kembali kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dengan ayahnya lah. Pak saudara Nabi itu Al-Abbas. Kedua-duanya masuk Islam, kedua-duanya bersama dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW. Jadi kedua-duanya sahabat Nabi SAW. Jadi sebab tu sebut radhiyallahu anhuma. Kerana apa penting untuk kita tahu takrif sahabat tu? Kerana ada orang Islam ataupun ada manusia-manusia yang tidak cukup syarat ketiga itu dan tak jadi sahabat Nabi SAW. Yang jelasnya yang tak hidup pada zaman Nabi SAW hiduplah kan. Yang tu memang sah dah, terkeluar daripada sahabat. Yang kedua, tidak beriman. Maknanya orang Yahudi, orang Nasrani, kafir musyrikin Mekah yang sepanjang hidup dia tak beriman langsung dengan Nabi SAW sehingga dia meninggal. Maka dia tak digelar sahabat walaupun dia sempat berjumpa Nabi, walaupun dia hidup pada zaman Nabi SAW hidup. Dan yang ketiga, yang tak bertemu dengan Nabi. Dia beriman, dia hidup pada zaman Nabi SAW. Tapi dia tak sempat bertemu mata dengan Nabi SAW. Maka dia tak juga dikira sebagai sahabat. Macam contoh Uwais Al-Qarni. Cerita Uwais Al-Qarni tu kan. Dia duduk jauh di Yaman. Yaman nak pergi ke Madinah jauh. Beratus-ratus kilometer. Sampai dulu mana ada flight ni. Dan Uwais Al-Qarni ni, cerita dia masyhur lah. Ya? Dia duduk dengan ibu dia. Tak ada orang jaga selainkan dia. Dia yang jaga ibu dia. Tapi dia tahu ada Nabi ni. Dia beriman. Dia ada orang Islam. Dia tahu ada Nabi dekat Madinah. Dia nak sangat jumpa Nabi SAW. Dia tak pernah lagi jumpa. Sampai satu hari dia minta pada ibu dia. Ibu nak pergi sekali jumpa Rasulullah. Ibu dia izinkan. Dia pun tinggal ibu dia pada kenalan-kenalannya di Yaman. Lalu berjalanlah ambil masa berminggu-minggu untuk sampai ke Madinah. Bila sampai Madinah, tak sempat jumpa Nabi juga. Kerana apa? Kerana waktu tu Nabi keluar berperang. Jadi dia nak tunggu lama lagi ni, risau ibu dia ni. Dia tinggal pada orang ni. Kan nak balik lagi berapa minggu lagi kan berjalan. Perjalanan musafir. Lalu dia pun tak jadi tunggu Nabi. Kemudian balik kerana risaukan hal ibunya. Balik tu tak sempatlah berjumpa dengan Nabi SAW. Itu cerita Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni, ulama sebut dia bukan sahabat Nabi SAW sebab tak cukup 3 syarat tu. Tapi Rasulullah SAW kenal dia. Itu pelik. Rasulullah SAW kenal dia. Sampaikan Rasulullah boleh beritahu pada sahabat-sahabat dia, kamu nanti carilah orang di Yaman ni, namanya Uwais Al-Qarni. Orang pun pelik. Kenapa Rasulullah tiba-tiba sebut nama seorang ni? Kerana Rasulullah kata namanya terkenal oleh penduduk langit. Semua penduduk langit. Maksudnya Allah dan para malaikat. Allah dan para malaikat ni kenal kepada Uwais Al-Qarni. Jadi sahabat-sahabat pelik. Jadi zaman Umar Al-Khattab, dia menjadi khalifah. Setiap kali haji mesti dia nak mencari jemaah daripada Yaman. Mana nama Uwais Al-Qarni dia nak cari. Dia nak minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Kerana dia orang yang famous di sisi Allah dan para malaikat. Sebab apa? Sebab dia memuliakan ibu dia. Ikut tuntutan agama. Itu cerita Uwais Al-Qarni. Ceritanya Uwais Al-Qarni bukan sahabat Nabi SAW. Baik, daripada Nabi SAW, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Daripada apa yang telah diriwayatkan daripada Tuhannya, yakni Tuhan Nabi, yakni Allah lah. Tabaraka wa ta'ala. Annahu qal, bahwasanya telah berkata. Jadi daripada sini kita kena faham maksudnya hadis ini merupakan hadis qudsi. Kita dah sebut kan sebelum ni, kita dah jumpa beberapa hadis ini dalam kitab-kitab hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dia ada 2, satu hadis Nabawi, satu hadis kursi. Hadis Nabawi ini apa yang Nabi SAW beritahu lah, hadis yang biasa. Tetapi hadis kursi ini yang membezakan dengan hadis Nabawi ialah hadis yang lafaznya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada Al-Quran. Itu hadis qudsi.
Hadis kursi. Antara contoh hadis kursi ni lah yang kita belajar hari ni, hadis ke-37 ni. Jadi ingat dalam hadis ni dia ada dua. Satu hadis Nabawi, satu hadis kursi. Hadis kursi ni beza dengan hadis Nabawi, yang hadis yang biasa yang lain. Ialah hadis yang lafaznya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang selain daripada Al-Quran. Maknanya apa-apa saja hadis yang diriwayatkan kepada kita daripada Nabi SAW, yang lafaznya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah dipanggil hadis kursi, yang selain daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran lah. Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diriwayatkan kepada kita melalui Nabi SAW ni adalah hadis kursi. Itu kena faham beza dia. Jadi ini hadis kursi. Fima yarwihi ar-rabbih tabaraka wa ta'ala. Inna Allah katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Kemudian Allah menerangkan setiap daripadanya. Menerangkan setiap daripada kebaikan dan keburukan yang Allah nak catat tu. Maknanya Allah kan dia mencipta segala macam benda. Dia menciptakan semua benda. Jadi Allah mencipta satu sistem bahawasanya setiap kebaikan dan keburukan yang dibuat oleh manusia ni mesti dicatat. Jadi Allah cipta benda tu. Kena catat kebaikan dan keburukan. Macam mana nak catat kebaikan dan keburukan? Itu hadis seterusnya. Itu yang summa bayyana. Dan Allah Subhanahu Wa Taala terangkan. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa, penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai catatan kebaikan dan keburukan ini, barang siapa yang bercita-cita untuk melakukan kebaikan lalu tidak jadi mengamalkannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Itu yang pertama. Maknanya siapa yang bercita-cita nak buat baik, kemudian tak jadi nak buat kebaikan yang dia bercita-cita tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala tulis di sisinya, Allah catat kebaikan di sisi dia, satu kebaikan. Kemudian jika dia bercita-cita, kata Nabi SAW lagi, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsira. Barang siapa yang bercita-cita nak melakukan kebaikan, jika dia bercita-cita untuk melakukan kebaikan kemudian dia mengamalkannya. Tadi buat nak buat kebaikan tapi tak beramal, tak buat. Tapi tak jadi, tak dapat buat. Ataupun tak jadi buat. Allah Subhanahu Wa Taala catat satu kebaikan. Yang kedua ini, jika dia bercita-cita untuk melakukan kebaikan kemudian dia amalkan. Dia bercita-cita nak buat baik, kemudian dia dapat amalkan kebaikan tersebut, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menulis baginya 10 kebaikan dan digandakan sehingga menjadi 700 kali ganda, bahkan sehingga tidak terhitung. Orang yang bercita-cita nak buat baik maksudnya, dan dia berjaya untuk mengamalkan cita-cita yang dia pasang tersebut, lalu Allah Subhanahu Wa Taala catat padanya kebaikan, Allah gandakan sehingga 10 kebaikan, dan daripada 10 itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh gandakan sehingga menjadi 700 kali ganda, bahkan sehingga boleh Allah Subhanahu Wa Taala gandakan sehingga tidak terhitung. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sendiri tentang bagaimana dia cipta sistem catatan kebaikan dan keburukan. Kemudian kata Allah lagi daripada apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW kepada kita, barang siapa yang bercita-cita mahu melakukan keburukan tetapi tidak jadi melakukannya, maka Allah akan menulis sebagai satu kebaikan penuh jika dia bercita-cita untuk melakukan keburukan. Maksudnya ini cerita pasal orang nak bercita-cita nak buat keburukan pula. Kalau orang tu bercita-cita nak buat jahat, nak buat keburukan, tapi tak jadi nak lakukannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tulis satu kebaikan penuh jika dia bercita-cita. Jika dia pasang niat ataupun pasang cita-cita nak buat keburukan, tapi tak jadi nak buat keburukan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan catat satu kebaikan penuh untuk dia. Dan yang terakhir
Jika dia bercita-cita, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atin wahidah. Sekiranya dia bercita-cita untuk melakukan keburukan dan dia melakukannya, tadi cerita yang orang bercita-cita nak melakukan keburukan tapi tak jadi nak buat. Yang ni orang yang bercita-cita nak buat keburukan, kemudian dia berjaya buat keburukan tersebut, maka Allah akan menulis baginya satu kebaikan, satu keburukan. Kebaikan, satu keburukan. Orang yang bercita-cita nak buat buruk, nak buat benda jahat, kemudian dia berjaya buat benda jahat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan catat satu keburukan untuk dia. Itu terjemahan, maksud daripada terjemahan hadis yang ke-37 ini. Baik, kita tengok apa yang kita boleh pelajari daripada hadis ini. Muslimin rahmati Allah sekalian, banyak benda yang kita boleh belajar daripada hadis ini, terutamanya cerita-cerita yang mengenai akidah dan tauhid kita, pegangan kita, kepercayaan kita dalam kita menganut agama Islam ini. Iaitulah terutamanya tentang perkara-perkara yang melibatkan ganjaran dan balasan kepada mereka yang berbuat baik dan buruk. Pertamanya kita kena faham daripada hadis kursi yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita melalui Nabi SAW ini, bahawasanya di sana terdapat satu sistem yang mencatat apa saja amalan yang kita buat di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Ada satu sistem, kita kena percaya dalam akidah kita, dalam pegangan kita menganut agama Islam ini, dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada satu sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kita, untuk mencatat ataupun mengawasi apa saja amalan yang kita buat, baik buruk yang kita buat di atas dunia ini. Itu satu benda yang kita kena faham. Ini hadis ini membuktikannya. Nabi SAW bagi tahu pada kita, ya Allah Subhanahu Wa Taala telah buat satu sistem untuk mengawasi baik buruk perbuatan kerja buat kita di atas dunia ini. Ini kita kena faham. Dan kepercayaan ataupun akidah ini akibat daripada ramai orang Islam pada hari ini tidak betul-betul mengimani secara sempurna, tidak betul-betul faham secara menyeluruh, menyebabkan ramai manusia ataupun umat Islam pada hari ini menjadi culas dalam amalan mereka. Tidak beringat tentang perbuatan mereka. Tak faham betul-betul bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencatat setiap amalan yang dibuat di atas dunia ini, Allah catat belaka. Sebab itu kita belajar lebih dalam ni, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada tugaskan malaikat untuk mencatat segala amalan kita dalam sistem ini. Kan? Kita belajar. Malaikat apa? Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Mencatat segala amalan kita. Kita ni, setiap kita ini ada buku amalan masing-masing. Apa yang kita buat daripada tangan kita, daripada badan kita, daripada mata kita, daripada telinga kita, daripada mulut kita, setiap amalan kita dalam kehidupan kita, daripada mulanya akil balik sehingga kita meninggal esok, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat baik, ada catatan dia. Buat buruk, ada catatan. Ini satu benda yang kita kena betul-betul pegang dan kita betul-betul imani. Kerana akibat culas ataupun tidak faham ataupun tidak betul-betul faham tentang konsep dan sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ini, menjadikan kita culas dalam perbuatan kita. Kita jadi ambil sambil lewa, tak apalah buat maksiat sikit, kan? Tak apalah buat itu, buat jahat sikit. Dan kita jadi tak semangat untuk mengejar membuat banyak kebaikan. Kerana sekiranya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia betul-betul mengimani bahawasanya terdapat catatan pahala dan dosa ataupun baik buruk dalam hidupnya, maka dia akan menjaga betul-betul apa yang dia nak buat dan apa yang dia tak nak buat. Ini satu benda yang penting untuk kita faham. Iaitu di sana terdapat perkara yang melibatkan akidah kita, kepercayaan kita dalam kita mengimani ataupun dalam kita menganut agama Islam ini, bahawasanya di sana terdapat satu sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan
yang Allah Subhanahu Wa Taala telah buat untuk manusia menjaga amalan mereka. Dan sebab itu kita kata setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ini bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala tapi sebenarnya untuk manusia. Kalau kita perhatikan betul-betul, sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ini tidak lain adalah sebagai untuk manusia behave. Untuk manusia berperangai elok. Kerana Allah tahu dah manusia ini dengan sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ini dengan nafsu dan sebagainya. Kalau dia tidak buat satu sistem undang-undang yang betul, maka manusia ini tidak akan behave, tidak akan berperangai elok. Tidak akan mahu berperangai elok. Jadi Allah buat satu sistem undang-undang yang antaranya, iaitu sistem ni, mencatat segala kebaikan dan keburukan. Itu sebab kita kena faham bahawasanya apa arahan ataupun suruhan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang terbaik untuk manusia. Untuk kebaikan manusia sendiri. Ini sebabkan kita pada hari ini hidup dalam keadaan kita mengabaikan perintah, tuntutan, suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggal langgang hidup kita. Lepas itu tunggal langgang. Ada saja benda yang tak kena dalam kehidupan kita kerana kita tidak betul-betul kembali berpegang mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan tetapkan kepada kita untuk kita buat. Allah ni yang cipta kita. Allah tahulah apa yang terbaik untuk kita. Tapi kita ni manusia tak nak ikut apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kerana lebih pentingkan nafsu, maka terjadilah kerosakan yang begitu banyak dan begitu luas yang berlaku seperti mana yang berlaku pada hari ini. Kerana tidak kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan turut dan taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku. Masalah-masalah yang berlaku pada hari ini tak kira lah dari pihak institusi, individu, masyarakat, keluarga, negara, semuanya yang berlaku masalah begitu macam banyak masalah-masalah ini, semuanya berpunca daripada manusia mengabaikan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh tu baik dah, memang selari dah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Tetapi saat manusia lari, mengabaikan, tidak mahu beriman, tidak mahu turut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, itu yang menyebabkan berlaku macam-macam masalah. Kemudian daripada hadis ini juga kita dapat tengok bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dalam ciri-ciri undang-undang yang dibuat, kan, tak kira lah undang-undang mana yang ada pada hari ini, terutamanya undang-undang manusia. Kebanyakan undang-undang manusia ini banyak bukan untuk membentuk peribadi manusia, tetapi banyaknya untuk menghukum, banyaknya untuk menindas. Kan? Kita tengok banyak macam sistem undang-undang yang ada pada hari ini, kan. Banyak untuk menghukum manusia, menindas manusia yang tidak sesuai dengan fitrah dan kejadian manusia. Kemudian undang-undang tu pula kadang-kadang hanya golongan tertentu saja yang kena hukum, dia tidak menyeluruh. Tetapi undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ini, sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ini, dia menyeluruh, merangkumi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala buat satu sistem ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk membentuk peribadi dan akhlak manusia itu sendiri. Dan Allah buat bukan untuk menghukum, tapi dengan penuh kasih sayang, cinta Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kasih pada manusia. Buktinya apa? Buktinya daripada hadis ini. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang 4 golongan. Pertama, orang yang bercita-cita untuk buat kebaikan tapi tak dapat nak buat kebaikan ataupun tak jadi buat kebaikan disebabkan beberapa halangan. Allah kata dicatat padanya satu kebaikan. Orang yang bercita-cita. Yang kedua, orang yang bercita-cita
untuk membuat kebaikan, kemudian dia berjaya buat kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, Allah kata, Allah bagi 10 kali ganda. Maknanya, kalau dibuat satu kebaikan, seolah-olah macam dibuat 10 kebaikan. Dan Allah gandakan, boleh ganda sampai 700 kali ganda. Bahkan, kata Allah SWT, Allah kata, Allah boleh tambah kali ganda lagi, sehingga tidak terkira. Itu golongan yang kedua. Yang ketiga, orang yang berniat nak buat keburukan. Ada niat, pasang cita-cita nak buat jahat. Tiba-tiba dia tinggal perkara jahat tersebut, lalu Allah Subhanahu Wa Taala catat baginya kebaikan. Allah catat bagi orang yang nak buat buruk ni, tapi dia tak buat. Dia tinggal satu kebaikan. Penuh. Yang terakhir, orang yang buat keburukan, bercita-cita nak buat keburukan, kemudian dia buat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tulis satu keburukan. Tengok betapa hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, makhluk yang bernama manusia. Dan Allah buat satu sistem ini dengan penuh kasih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya kasih sayang aku ini pada kamu manusia melebihi daripada segala-galanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', melebihi segala-galanya. Sayangnya Allah ini pada manusia, pada orang Islam, pada orang beriman. Kalau dia buat kebaikan, dia berniat saja, berniat tapi tak dapat nak buat, tak jadi nak buat, dapat satu pahala. Dia berniat dan dia berjaya buat, dapat 10 kali ganda, bahkan boleh sampai 700 kali ganda, bahkan sampai tidak terkira. Allah nak bagi pahala. Orang yang buat keburukan, bercita-cita nak buat keburukan, tapi dia tinggal, tak jadi nak buat, dapat satu pahala. Orang yang buat keburukan ataupun bercita-cita nak buat keburukan, kemudian berjaya buat keburukan tersebut, dapat satu dosa, satu keburukan. Allah catat padanya satu keburukan. Nak ceritanya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luas. Bahkan dalam hadis ini pun, kalau kita tengok, daripada hadis ini pun, 4 golongan, 3 ni dapat pahala, dapat kebaikan. Yang satu ni baru dapat keburukan. Dalam satu keadaan saja baru dapat keburukan. Nak ceritanya, punya banyak luas Allah Subhanahu Wa Taala kasih sayang nak bagi kebaikan pada manusia ini, berbanding daripada nak menghukum manusia. Itu satu benda yang kita nak kena faham. Kemudian antara yang lain yang mungkin yang terakhir saya boleh sebut sebelum kita berhenti setakat ini, bagaimana luasnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dia memberikan kita satu kefahaman bahawasanya bila seseorang manusia itu diazab, dicatat keburukan padanya, maka dia diazab di atas alasan yang tidak ada yang kuat. Maksudnya sini saya nak sebut, antara lain yang kita boleh faham daripada hadis ini, kalaulah seorang manusia itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala esok-esok di hari akhirat kelak, maksudnya dia diazab di atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang luas. Faham tak? Maksudnya kalau kita tengok daripada hadis ini kan, daripada 3-4 golongan, 4 keadaan manusia, 4 ni, 3 keadaan ni boleh untuk manusia memperoleh kebaikan, tetapi manusia boleh memilih satu keadaan sehingga dia mendapat keburukan, sehingga dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu dia diazab itu, dia diazab di atas rahmat Allah yang telah luas. Punya luas rahmat Allah, punya banyak peluang untuk dia buat kebaikan, tapi manusia ni bioi, pergi pilih juga satu keburukan yang Allah Subhanahu Wa Taala murka, maka selayaknya dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kita kena faham.
Jadi Islam ini bukan agama menghukum. Salah lah kalau kita selalu dengar kan, Islam ni sempit, Islam ni menindas, Islam ni menghukum. Tidak. Ini sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri buat dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri catat. Dan kita akan kupas lagi nanti bagaimana dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan-perkataan yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita kupas minggu yang akan datang. Dan itulah satu benda yang kita kena faham dan imani. Dan sistem-sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ini bukan untuk orang Islam saja. Seluruh manusia, mana saja manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini di atas dunia ini, seluruh manusia mana saja dia buat, Allah Subhanahu Wa Taala catat. Tak kira dia Islam ke, dia kafir ke, dia akan dicatat segala amal baik buruk dia. Jadi kerana esok-esok kita dibangkitkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi amalan, kitab amalan, buku amalan kita sepanjang kita hidup ni, semua akan dibagi pada kita balik. Jadi tidak ada hujah dah. Tidak ada dah siapa yang boleh berhujah bagi alasan dan sebagainya. Kerana semua Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan balik ketika mana kita dibangkitkan esok-esok di hari akhirat kelak. Jadi saya rasa cukup setakat itu apa yang kita belajar pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita pegang, dapat kita jadikan pedoman sebenarnya kita nak menghadapi kehidupan kita yang akan mendatang ini. Entah berapa lama lagi kita boleh hidup, entah berapa lama lagi kita bernafas. Mudah-mudahan hadis yang kita belajar, hadis ke-37 ini dapat jadi pedoman untuk kita berlumba-lumba buat kebaikan. Jangan menunggu-nunggu, jangan bertangguh-tangguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala penuhkan buku amalan kita esok penuh dengan kebaikan yang tidak terkira seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan daripada hadis ini. Dan mudah-mudahan kita dapat membentuk peribadi kita dengan lebih baik daripada sebelum ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala manfaatkan apa yang kita belajar ini untuk kita gunakan sepanjang hidup kita, insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum kita tangguh dulu, soalan lah, kalau bukan soalan, ada soalan mungkin tak faham ke? Ada soalan? Baik, kalau tak ada, kita tangguhkan dahulu majlis kuliah hadis 40 kita ini. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita pada hari ini dan ampunkan segala dosa kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا. اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والعصمة عصمتك والقدرة قدرتك والعزة عزتك والعزة عزتك بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان معسرا فيسره بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih hadir pada ini. Jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Sama-sama.